Awesome. Terima kasih banyak Puan Salwani. Okay. So my name is Simi Abdullah, Business Management Consultant. Terima kasih kepada yang menonton di YouTube channel anda dalam program Private Coaching dengan Puan Salwani Saul, pengasas produk Beauty Madness. Okay, Puan Salwani, what can I help you for this round? Ya, saya. Okay. Saya boleh bantu Puan. Okey, macam ni. Saya sebenarnya masih lagi orang kata cuba mencari rentak. Okey, saya cuba mencari rentak, tapi macam saya ingat kata Tuan kata jangan tunggu sempurna untuk mula. So apa yang saya nampak saya boleh buat, saya buat dulu. Saya jalankan dulu. Dan sambil-sambil tu baru saya belajar. Macam hari ni masuk hari 3 saya share tips yang jarang orang share. Tak share tips yang biasalah. Simple tapi jarang orang share. Saya tengok ramai yang suka. Engagement pun dah start naik, alhamdulillah 3 hari. Facebook, saya perasan saya punya Facebook page pun orang dah masuk. Sebab kita boleh tengok kan review berapa orang kan. Okey, so sekarang ni saya banyak soalan tapi saya nak ambil yang tamak kan. Kita ambil satu atau 2 soalan je lah. Okey. Sekarang ni saya sebenarnya dalam masa 2-3 hari lagi saya punya produk iaitu saya punya beauty bar sabun muka saya saya akan soft launch lah untuk dia produk lama tapi kita rebrand buat saiz besar, kita buat packaging yang cantik kan. So saya pun sekarang tengah berdebar-debar macam mana saya nak menarik perhatian supaya orang datang tengok saya punya announcement ni pasal produk saya ni. Tu satu soalan lah, kalau Tuan boleh spesifikkan dia punya strategi ataupun cara dia macam mana saya nak bawa ambil perhatian macam tu. Gitu. Okey. Pertama sekali, berapa banyak perhatian yang you perlukan? Okey, saya nak banyak. Itu tamak okey, jawapan spesifik. Dia spesifik. Okey, jawapan spesifik. Spesifiknya saya nak kalau boleh minimum 1,000 lah. Macam tu. 1,000. Alright, bagus. Sebab you kena ada nombor. Sebab kalau angan-angan tiada nombor, dia adalah impian. Alright, kalau angan-angan ada nombor, kita namakan dia target. Alright, you asyik berimpian je, bila nak capai, asyik mimpi je. Alright, bila nak nyata. Alright, so that's put targets. Alright, walaupun target tu out of mind. Alright, tapi tetap kena letak target sebab you need to measure. Okay, whatever macam mana ayat tu saya lupa. Whatever you can measure, you need to measure to make it done. Tapi macam mana you nak measure kalau you tak audit? You kena audit dahulu untuk you measure dah sampai belum atau belum. Kalau dah sampai, automatically kerja tu dah siap. So macam mana nak audit kalau tak ada nombor? Macam mana hari ni sihat ke? Alhamdulillah sihat. Generally sihat. Tapi bila cek BP, cek oksigen dalam darah, ni tak sihat sangat ni. Sebab semua nombor. Right? So now, bila you tahu, I nak 1,000 attention untuk waktu live. Live tu specifically you nak menjual waktu tu ke? Tak, saya tak menjual waktu tu. Tapi saya masukkan hint-hint supaya orang boleh follow saya. Dan lepas ni dalam tips tu saya akan masukkan sikit-sikit contoh tips tu berkaitan dengan skincare, saya akan masukkan apa yang saya pakai. Macam tu lah. Alright. Okay, fantastic. So kalau macam tu Puan perlu kerja secara berkumpulan. Jawapannya. Kalau you nak target 1,000, you kena kerja secara berkumpulan. Macam mana? Tak semestinya dia kena jadi full time team. Dia boleh jadi part time team, you boleh outsource atau leverage. Contoh, you nak buat live dan you ada modal. You hire influencer untuk bagi announcement pada hari Jumaat. Contohnya Jumaat ni 1, 2, 3. 3 hari bulan 12, Puan Salwani Saul akan buat live tentang cara-cara nak menggunakan pakai lipstick untuk darah di page @Salwani atau @Beauty Madness. Influencer tu dia bagi announcement dan dia bagi CTA. CTA dia adalah please follow page ni untuk tengok live macam mana nak pakai I don't know lah, you nak buat live tentang apa tu, dan you perlukan influencer tersebut untuk spread the words. Kalau you by yourself, you boleh tarik dalam 12 orang, 20 orang. Satu influencer dia berpengaruh dan dia punya konten wajib mempengaruhi followers dia. Contohlah satu influencer you target minimum, I nak hire you jadi influencer. I nak at least I bayar you RM350 ni, you boleh tarik 200
crowd atau followers you untuk datang ke FB Live I. Boleh tak you buat? I don't know macam you nak buat, tapi my KPI 200. Alright. Influencer kedua, ketiga, keempat. So you need 5 influencers. So 350 kali 5. Berapa puan? Ada kalkulator? Ada. Berapa? Let's kita calculate. 1750. 1,750 yang you perlukan untuk dapatkan 1,000 viewers. Right? So bila dapat macam tu, you dah tahu, oh nak buat marketing. Ini baru nak buat marketing pun perlukan kos. Sebab tu sebenarnya dia tak ada istilah zero cost marketing kalau you nak great result. You boleh buat zero cost marketing, tapi janganlah heartbroken kalau tak dapat result yang terbaik. Nama pun zero cost. Betul. Kalau you invest sedikit, then you must have high expectation. Right? 1,750 burn. Marketing adalah modal yang akan hangus. Alright? Branding adalah branding adalah investment. Alright? Marketing adalah spending. Kita kena bezakan dulu benda tu. Saving is saving, branding is investing, marketing is spending. Saving, investing, spending. Alright? So 3 konsep tu yang you kena tahu dahulu. So bila you buat marketing 1,750 burn, at least you dapat 200 viewers, you dapat likers atau subscribers. Itu KPI yang you kena kejar. Alright? Dan orang kenal Beauty Madness. Orang kenal siapa Saluan Risau. Alright? Itu pertama. You kena buat influencers. Yang kedua adalah you perlukan ambassador. Ambassador ni you perlukan duta. Sebab kalau you personally tak suka makeup sangat, tak suka makeup tebal, tapi you adalah founder, yes, you adalah founder kosmetik. Oh, I tak sukalah nak pakai macam tak I suka, biasa-biasa je. I adalah orang yang humble and so whatever. Tak apa, tak salah, that's your character. Tapi kena ada someone yang represent. Kena ada someone yang represent benda tersebut. Right? Contoh, me myself, kalau you hantar I pergi jumpa menteri-menteri, I boleh. Tapi dulu I tak boleh. So dulu kalau ada job pergi jumpa menteri, I akan hantar orang yang sesuai untuk jumpa menteri. So kalau you rasa you tak sesuai untuk jadi front page, alright, you kena hire orang yang boleh jadi front page. Faham? Alright. Siapa orang tersebut bergantung kepada karakter produk you. Kalau karakter produk tu, contohlah, puan jual apa? Saya jual produk, saya fokus pada produk anti-aging sebenarnya, anti-aging. Okay. So maksudnya target market tu 30 tahun ke atas lah. So you kena cari influencer orang yang 30 tahun ke atas. Produk tu produk apa? Lipstick, makeup? Bukan, krim muka dengan sabun. Okay, krim muka dengan sabun. So you kena cari orang yang ada kulit yang terbaik, kulit yang cantik. Jangan cari orang kulit yang berjerawat. Karakter itu penting. Alright? You jangan cari orang yang contoh tahu tak dekat Afrika ada seorang model yang dibayar dengan sangat tinggi. Model tersebut kulit dia sangat hitam glossy. Hitam dia hitam betul. Yes, nanti you boleh search. Model tu adalah antara model yang famous dekat dunia. Kulit dia totally macam ni. Kalau ni hitam, dia macam ni hitam tapi glossy. Hitam betul. Flawless lah, dia glowing. Ya. Orang cakap hitam tak cantik. Yes, cari hitam yang cantik. I see. Okay, dapat. Alright. I tak nak I nak just nak bagi faham. Alah, I tak naklah model-model yang gelap-gelap. Gelap tak salah. Betul. Alright. Ada orang salah faham. Dia ni tak naklah, dia ni tak cantik lah, gelap kulit dia. I experience in modeling. Bila I buat modeling, I buat catwalk, ada je model-model yang gelap, kulit sawo matang, kulit-kulit Melayu. Tapi cantik. Sebab cantik tu dia describe dalam keadaan lain. Okay. Tapi bergantung tapi bergantung kepada siapa pembeli you, bakal pembeli, siapa prospek you. Kalau prospek you totally marhain, yang kategori otak kampung, mereka tak anggap coklat dan hitam tu cantik. Mereka anggap putih itu cantik. Sorry to say kepada viewers yang menonton, kadang-kadang setengah-setengah otak ni, tak nak kulit dia gelap. Dekat luar negara, orang sibuk berjemur sebab nak gelapkan kulit, nak coklatkan kulit mereka. Sebab bagi mereka cantik.
Alright? So setengah orang lain pendapat, so kita tak boleh nak samakan lah. Okay? Alright. So now, yang kedua adalah ambassador. Pertama adalah influencer, kedua adalah ambassador, dan yang ketiga kalau you nak nampakkan banyak viewers dan you ada kelebihan dan you ada skill set dan you ada duit, skill set FB, skill set ads lah saya cakap, FB ads ke, Instagram ads ke, TikTok ads ke, you spend kepada ads untuk tarik crowd. Ads tidak semestinya untuk menjual. Ads diperlukan untuk buat marketing, untuk buat branding, untuk buat hiring. Alright? Post laju, buat je. Kita membuka peluang pekerjaan kepada 30 pemandu lori untuk hantar post laju. Kenapa dia sanggup bayar iklan untuk hiring? Sebab dia nak ramai orang apply supaya dia boleh tapis mana yang paling terbaik untuk dijadikan pekerja. Sebab kalau tak ramai yang apply, opportunity untuk pilih yang terbaik sangat-sangat sikit percentage dia. Dan mungkin dia dapat pekerja yang tidak berkualiti sangat. Right? So you perlukan banyak prospek untuk pilih klien terbaik, untuk pilih individu terbaik. Tak ni dapat Puan? Dapat Puan, dapat. Oh, okay. So dapat. Seterusnya. Okay. Okay. Okay, sekarang ni untuk tim saya tak besar lah, tak besar ada sikit advice Tuan untuk saya start mula dapatkan tim itu. Berapa ramai tim Puan sekarang? Tim saya ramai sebenarnya, tapi saya sebut yang betul-betul aktif je sekarang 10 orang je. Yang total semua? Total semua ada dalam 30 lah macam tu. Okay, 30 orang, 10 orang aktif. Percentage ni, ratio ni sangat-sangat bagus. Normally kalau ada 30 orang aktif, mungkin seorang atau 2 orang je aktif. Dia sebenarnya 20% saja aktif. Alright? Kita ambillah calculator, 30 kali 20%. Sepatutnya berapa orang? 30 kali 20%, 6 orang. So Puan ada 10 orang yang aktif, sebenarnya sangat bagus. Right? So kenapa kita kira 20%? Dia ada ratio untuk community ratio. 20% adalah followers, 20% adalah good followers, good attitude yang terbaik lah. 20% terbaik, 20% lagi Jahannam, na'udzubillah min zalik. Nama dia panjang. 20% normally yang akan memburukkan you, menghasut, buat dia negatif, dia memang tak nak participate. Whereby 60% ni lalang. Dia akan ikut kepada siapa yang paling aktif, siapa yang paling loud, siapa yang paling bold. 60% ni. So kalau you nak fokus, jangan fokus kepada 100%. Fokus hanya kepada bukan 80%. You tolak 20% yang jahat ni, tak. Fokus hanya kepada 20%. 20% yang good behavioral ni akan menjadikan 60% yang lain tu terikut mereka, sebab 20% ni betul-betul you influence mereka, you jaga mereka, you bela mereka, yang membuatkan Puan Salwan ni sebenarnya baik tau. Oh ya ke? Itulah aku pun dengar 2-3 orang cakap juga benda yang sama. So dia dah dengar, so dia akan follow juga. Alright? Kita penat nak handle team sebab kita jaga 100%, sebab tu penat. Alright? Ada orang tak apa, I tak jaga semua je Kimi, I jaga sikit je. No. You tak boleh jaga sikit je, you kena jaga betul-betul sikit, 20%. Biar 20% ni yang mempengaruhi 60%. Atau 60% terpengaruh dengan 20%. Dapat? Best tip ni, okay. Dapat. Okay. So now, cara macam mana you nak kembangkan tim lagi adalah untuk permulaan ni, Puan Salwan ni mulakan dengan existing customer. Right? Kenapa mulakan dengan existing customer? Bila you panggil orang untuk jual produk you, you kena ensure orang tu experience tentang produk you. Itu pertama sekali. In fact, kalau ada agent baru nak join jadi agent you, pertama sekali, okay, boleh kalau kau nak jual produk akak, kau pakai dulu produk ni 3 bulan. Itu antara syarat pertama. Right? Tolong take note. Syarat pertama ni adalah pakai 3 bulan dulu. Kalau kau rasa best, kau jual. Kalau kau rasa tak best, jangan jual. Sebab 3 bulan kenapa ni minimum sebenarnya I lebih suggest kepada 6 bulan. Kenapa 3 bulan? Dia betul-betul feel experience tersebut. Di mana bila dia cuba untuk menjual, dia tidak menjual. Tetapi dia mempengaruhi orang tersebut.
Sebab kebiasaan ejen kita tak menjual, tak aktif sebab mereka patah hati nak menjual. Kenapa mereka patah hati? Sebab mereka dapat rejection. Sebab kenapa dapat rejection? Sebab mereka menjual. Sebab kenapa dapat macam tu? Sebab orang tak suka dijual. Betul. Puan Salwani pergi shopping mall, tiba-tiba ada amoy yang dekat shopping mall tu, kakak, ini kita ada promotion untuk credit card. Tak ada zero down payment dan semua. Apa yang you akan buat? Oh tak apa, saya dah ada dah. Okay. Lari kalau boleh. Lari kalau boleh. Okey anak-anak. Ikut mami. Okey anak-anak semua. Okey pegang tangan, lari. Kita kadang-kadang siap pusing, melencong. Tak nak lalu kawasan situ. Kalau tahu dia ada situ memang pusing. Sebab orang yes. Kalau kadang-kadang kita tak perasan tengah-tengah jalan tiba-tiba kakak sekejap kakak 5 minutes. Oh tak apa. Dia belum cakap 5 minutes. Tak apa sebab semua manusia tak suka dijual. Right? Betul. Sebab tu you punya team heartbroken sebab mereka mendapat rejection. Kenapa? Sebab mereka menjual. Syarat-syarat nak menjual adalah bukan menjual tetapi mempengaruhi. Bila you dapat influence prospek tersebut, iya ke kau pakai dah 3 bulan, 3 bulan I punya kulit ni jadi macam selesa sangat. Oh ya ke tu dah kulit aku dah rasa panas sangat. Rasa bahang, rasa macam rasa terbakar lah. Tak tahulah dosa apa yang aku lakukan. Akak tak ada dosa, akak pakai krim ni je sebenarnya. Alright. So dia akan mempengaruhi. Alright. So itu kenapa kita kena 3 bulan mereka kena consume. Okay. Kalau mereka boleh bertahan consume selama 3 bulan dan selepas 3 bulan you call mereka follow up. Macam mana? Okey tak? Macam mana pengalaman dia? Cuba cerita dahulu. Cerita tu adalah interview session. Wah, okey dia dapatlah dia dapat kelebihan yang macam kita tulis dalam brosur. Okey. So next adalah dia dapat product knowledge. You bagi tahu tentang product knowledge, business knowledge, you punya personal information and so on. Dia wajib tahu dan cara yang terbaik nak mengesahkan dia bakal membuat sales yang terbaik adalah you adakan exam untuk mereka. Right? Exam tentang product experience, exam tentang product knowledge, exam tentang founders information, business information, tentang business funnel. Kalau mereka dapat jawab dan baru ambil mereka jadi agent. But trust me, kebanyakan founders takkan buat macam ni sebab alah tuan, nanti mesti diorang lari, diorang tak minat, leceh nak jadi agent. Sebab tu you tak dapat agent yang terbaik. Alright? Hanya orang yang nak follow cara you ni saja akan buat bisnes you betul. Kalau mereka tahu kenapa mereka kena buat betul-betul. So tugas you, kenapa you nak jual produk I? Kenapa tak jual produk lain? Entahlah, saya sukalah tengok akak ni baguslah, saya jadikan akak ni idola. So kalau you dah buat macam tu, bagus. Right? Oh saya suka jual produk akak ni sebab untung dia banyak, saya nak, mati-mati saya nak. Dan jual. Right? So kalau you dapat orang macam ni, jujur saya cakap Puan Salwani, sangat susah. Sebab tu, tak ramai orang boleh jadi rent property agent, real estate negotiator. Tak ramai orang boleh jual insurans sebab semuanya gagal exam. Sebab mereka tak betul-betul nak menjual. In fact, mereka yang lepas sertifikat, dapat licensing pun ada yang tak jual sebab dalaman mereka lemah. Otak mereka lemah. Diorang tak ada keinginan yang besar dalam hidup dia, dalam personal life. Otak mereka terlampau banyak distracted. Alright? Masalah family, masalah anak, masalah hutang, masalah macam-macam. So bila you nak hire agent, sama macam you nak hire pekerja. You kena hire orang yang bukan orang yang betul, orang yang terbaik. Baru mereka buat kerja yang terbaik dan you dan dia dapat result yang terbaik. Right? So nak dapat orang yang terbaik, ini pengalaman saya. Boleh saya share pengalaman saya, Puan? Alright. Saya dah hire dalam masa 8 tahun. Alright. Dalam masa 8 tahun, saya hire lebih daripada 500 orang pekerja. Selama saya berbisnes, sekarang dah tahun ke-11, 500 orang pekerja saya hire. Personally saya cakap, saya baru jumpa 3 pekerja yang betul-betul mengikuti spesifikasi saya. 3 pekerja terbaik. 3 pekerja out of 500 lebih
pekerja yang pernah saya hire. 100. You bayangkanlah ratio dia berapa besar. Alright. So kalau you idamkan pekerja yang terbaik, kalau you baru ada dalam 30 ejen dan you tak dapat satu pun ejen yang berkualiti, itu normal. Saya nak dapat 3 orang yang terbaik pun saya perlu go through 500 lebih pekerja dahulu. Right? Kenapa saya beritahu macam ni? Saya tak nak puan stres bila menghadapi masalah dengan tim. Sebab inilah nama dia awareness. Saya bagi kesedaran, gambaran, reality, history kepada puan. Alright? Bila puan hadapi, alamak tim aku ni tak betul. Oh no. Kimi pernah cakap dia pun kena go through 500 pekerja baru dapat 3 yang terbaik. It's okay sebab dekat Malaysia ni ada 33 juta rakyat Malaysia. Ramai lagi yang you boleh tarik untuk jadi ejen. Right? Saya setuju. Okay. Fantastic. InsyaAllah. Semangat dengar, seronok saya. Okay. Okay, awesome. So, jarang ni, rare ni saya dengar ni macam ni. So inilah sebab tu kita buat private coaching. Sebabnya selalu kalau kita tanya pasal ejen ni, jawapan dia beza ikut sifu-lah kan. Tapi yang ini saya sangat suka sebab saya rasa macam sebenarnya dalam 30 orang ni saya ada satu orang ejen yang sangat bagus. Yang memang betul-betul follow saya walaupun saya stop sekejap hari tu, dan dia ada anak cucu di bawah dia. Dia lah sekarang ni yang orang yang banyak menyebarkan manfaat dekat produk. Walaupun saya hari tu saya stop sekejap, saya tak buat iklan, dia tetap teruskan dengan iklan. Yang satu ni tapi saya invest lah, saya bagi gift untuk dia, saya bagi gift untuk anak-anak tim dia, bagi dia happy dengan saya. So sekarang ni nampak dia orang dah seronok balik. Jadi betul lah tuan kata, jangan risau, teruskan saja pencarian. Saya akan buatlah macam tuan beritahu tadi, insyaAllah. Nampaknya kira dia tu pun dah tua lah, dah ada cucu. Tapi memang dia tua pun tuan, tapi orangnya semangat. Umur dia 52 tahun tapi kalau buat sale memang baguslah. Dia orang lama kan. Nak saya bantu bagi nasihat macam mana nak guna pakai individu ni? Tolonglah bantu. Mestilah nak. Alright. Jadikan orang ni you punya right hand. Right hand ni adalah orang yang akan banyak bantu you, support business you. Dialah orang yang akan menjadi orang pertama untuk you curhat kalau you ada masalah. Alright. Saya nak cakap jadikan dia ni BFF. Tetapi dalam bisnes wajib ada barrier. Wajib ada partition, wajib ada wall. I boleh rapat dengan you. I boleh rapat gila dengan you dan you boleh rapat gila dengan I tapi masih ada batas. Dia tahu dia punya level bawah sedikit daripada you, tapi you masih lagi orang penting dalam syarikat kita. Sebab kebiasaan kita, kalau kita anggap mereka ni rapat, mereka akan pijak kepala you. Sebab tu you dikenakan, alright, you jadi kambing hitam, you kena bully dengan tim sendiri and so on. Sebab mereka you tak letak barrier dengan mereka. Right? You kena jadikan mereka rapat dengan you. You boleh rapat tapi dia kena rapat dengan respect, dengan pandangan yang betul. Oh, dia ni masih lagi big boss dengan aku. Aku boleh rapat tapi dia masih big boss aku. Kalau you boleh buat perspektif macam tu, that will be so great. Okay? Okay tuan. Alright, okay, saya follow. Fantastic. Okay, so sebelum saya teruskan, saya tambahkan dulu sisi recording ini. Okay, so kita jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih banyak Puan Sarwani. So bila you punya live tu, bagi tahu dulu saya siap kat sini. Ya, besok pagi live saya setiap hari saya buat pukul 8 pagi. InsyaAllah. InsyaAllah. Dah 3 hari, esok hari keempat lah insyaAllah. Awesome. Make it consistent, okay? Okay. Alright, terima kasih kepada yang menonton. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.